sao không nói chuột. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil Islam wal iman ورزقنا بنعمة الاستقامة والثبات على صراطه المستقيم أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على حبيبنا وشفيعنا محمد الأمين خاتم الأنبياء والمرسلين وقائد الدعاة المجاهدين وصاحب الغرة المحجلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل wahdina ila siratikal mustaqim. Amma ba'd. Yang saya muliakan Tuan Imam, Tuan Bilal, seluruh ahli jawatan kuasa masjid yang ada, tuan-tuan haji, puan-puan hajjah, tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat, para jamaah yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, pertama-tamanya kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan peluang keemasan kepada kita semua untuk terus mengecapi dan menikmati nikmat penghidupan di atas muka bumi Allah taala ini. Di bulan yang Allah taala muliakan, kita sudah pun berada pada malam yang ke-17 Rajab. Kita sangat-sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Peluang keemasan ini dianugerahkan oleh Allah, tambahan pula dengan hidayah atau taufik yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke atas kita semua. Allah taala pilih kita. Kita masih lagi tergolong daripada golongan yang beristiqamah memakmurkan rumah Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah sebentar tadi dapat menunaikan salat fardu maghrib secara berjamaah. Moga-moga diterima oleh Allah. Dan seterusnya Allah Ta'ala pilih kita untuk sama-sama beristiqamah juga, berada di majlis ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk kita sama-sama bertadabbur tentang ayat-ayat suci Al-Quran daripada surah Al-Hasyr, insya-Allah. Jadi insya-Allah pada malam ni kita akan sambung pada ayat yang ke-8 hingga ayat yang ke-10 insya-Allah. Jadi sebelum kita nak teruskan pengajian kita ini, terlebih dahulu marilah sama-sama kita berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai tanda syukur kita menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan tanda cinta yang amat mendalam kepada baginda. Seterusnya kita sama-sama baca Ummul Kitab, surah Al-Fatihah. Moga-moga pengajian kita dipermudahkan oleh Allah dan kita senantiasa dianugerahkan dengan
hidayatut taufik untuk terus istiqamah berada di atas siratal mustaqim. Dan seterusnya kita akan sama-sama baca ayat daripada surah Al-Hasyr ini, daripada ayat yang ke-8 hingga ayat yang ke-10 insya-Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله. أولئك هم الصادقون.
والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم صدق الله العظيم. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah. Barakallahu lana wa lakum jami'a. Moga-moga kita semua dirahmati, diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, pada pengajian yang lalu kita telah mempelajari bagaimana Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan kita tentang perbezaan harta rampasan perang yang dinamakan dengan al-fai'u dengan al-ghanimah. Kita dah pelajari pada pengajian yang lalu ada perbezaan di antara harta rampasan perang yang dinamakan dengan al-ghanimah dengan al-fai'u. Al-ghanimah ialah harta rampasan perang yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh tentera-tentera yang menyertai peperangan. Harta itu diperolehi hasil daripada berlakunya pertempuran, adanya kematian, adanya pembunuhan. Maka 1/5 harta itu diperuntukkan kepada Nabi SAW dan ahli keluarganya. Manakala harta al-fai'u
ialah harta rampasan perang juga yang berlaku di medan perang, tetapi tidak ada berlaku apa-apa pertempuran, tidak ada yang mati. Maka harta itu tidak diberikan kepada tentera-tentera yang menyertai peperangan, diberikan secara keseluruhannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi akan agih-agihkan kepada orang fakir miskin. Dan Allah Subhanahu wa taala menegaskan kepada orang-orang yang beriman, Allah Taala suruh Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan, wa ma ataakumur rasulu fakhuzuh wa ma nahakum anhu fantahu. Apa-apa yang didatangkan oleh rasul kamu kepada kamu, maka hendaklah kamu ambil keseluruhannya, dan apa-apa yang dilarang oleh Nabi kamu kepada kamu, hendaklah kamu tinggalkan keseluruhannya. Ini satu penegasan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dah Nabi kata putus macam tu, kita kena terima sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kerana apa yang Nabi katakan semuanya datang arahannya daripada Allah Subhanahu wa taala. Bukan Nabi ini memandai-mandai keluarkan keputusan sendiri, tidak. Dan Nabi tidak akan berkata walau sepatah perkataan pun, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidak ada satu perkataan pun yang akan terbit daripada mulut Nabi, melainkan ianya adalah merupakan berdasarkan wahyu yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi pada malam ni kita nak sambung lagi pada ayat yang ke-8 dan seterusnya. Allah Ta'ala menyebut pada ayat yang ke-8, lil fuqara'il muhajirin alladhina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaghuna fadlan min Allahi wa ridwana wa yansuruna Allah wa rasulah ulaika humus sadiqun, kata Allah. Jadi dalam ayat yang ke-8 ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan pihak-pihak lain yang berhak mendapatkan harta al-fai' ini, al-fai'u ini, dan penjelasan tentang keutamaan orang muhajirin dan orang-orang ansar. Jadi dalam firman-Nya Allah Taala menjelaskan orang-orang fakir yang berhak mendapat bahagian harta rampasan al-fai' lil fuqara'il muhajirin. Allah Taala sebut harta al-fai' itu juga diperuntukkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang fakir miskin, orang-orang fakir di kalangan orang muhajirin. Alladzina ukhriju min diyarihim wa amwalihim, yang mana mereka telah diusir daripada diyarihim, daripada kampung halaman mereka di Mekah. Dan mereka juga terpaksa meninggalkan kampung halaman dan harta benda mereka, yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana, semata-mata untuk mereka yabtaghuna, mencari apa? Mencari fadlan minallah, kurniaan, kurniaan dan keredaan daripada sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu dia tuan-tuan. Jadi Allah Ta'ala anugerahkan harta ini kepada orang muhajirin Mekah yang dulu sanggup tinggalkan kampung halaman semata-mata untuk mempertahankan Islam, untuk menjaga iman mereka. Kalau mereka berada di situ, mereka akan dibunuh, dan Islam tidak akan berkembang. Jadi mereka sanggup meninggalkan kampung halaman. Bukan senang ya tuan-tuan nak tinggalkan rumah kita, kampung halaman kita. Anak ajak pergi KL kejap je, sehari dua dah teringat dah dekat kambing kat rumah, teringat dekat miau kat rumah. Itu baru bela miau, baru si comel tu, belum lagi yang ada lembu. Kan? Tu tuan-tuan, nak ceritakan bukan senang kita nak tinggalkan kampung halaman, lepas tu harta benda semua. Mereka sanggup meninggalkan semua ini kerana apa? Semata-mata untuk mencari kurniaan Allah, semata-mata nak mencapai keredaan Allah, nak menggapai redha Allah.
untuk mempertahankan keimanan mereka dan nak menyebarkan Islam. Sebab itu Allah Ta'ala anugerahkan harta ni. Mereka tak terfikir pun boleh dapat harta ni. Tak terfikir pun. Diceritakan dalam kitab tafsir, yang pergi berhijrah ni lebih kurang 100 orang. 100 orang yang pergi berhijrah meninggalkan semua harta benda, anak-anak yang tak nak ikut, yang ikut sama dengan mak yang tak nak beriman, yang tak masuk Islam, ibu bapa yang tak masuk Islam, semua ni ditinggalkan. Ada yang sebatang kara, ada yang terpaksa ikat perut dengan batu, semata-mata untuk berhijrah, melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, menunaikan arahan Allah Subhanahu wa taala. Wa yansurunallaha wa rasulah. Dan mereka ini berhijrah, tinggalkan semua ni kampung halaman, keluarga, harta benda ni kerana apa? Untuk mereka menolong agama Allah. Menolong Allah bermakna menolong agama Allah, dan menolong Rasul Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yakni mereka adalah orang-orang yang merealisasikan ucapannya dengan perbuatan, dan mereka lah para petinggi kaum muhajirin. Inilah kaum muhajirin yang paling hebat, golongan yang pertama yang berhijrah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menggelarkan mereka ini, tuan-tuan dan puan-puan, di akhir ayat yang ke-8 itu, ulaika humus sadiqun. Orang-orang ini adalah merupakan orang-orang yang benar. Orang-orang yang benar dengan iman mereka yang benar. Dan sanggup mempertahankan kebenaran. Ini ditegaskan oleh Allah. Ini orang-orang yang benar, as-sadiqun. Orang yang benar dengan iman mereka, dengan iman mereka yang sahih kepada Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang yang berada di atas jalan yang benar. Ini ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, ulaika humus sadiqun. Hasil daripada mereka sanggup meninggalkan segala-galanya semata-mata untuk mencari kurniaan. Kurniaan itu makna ganjaran pahala daripada Allah. Mereka ni ikhlas, tuan-tuan. Mereka ni ikhlas, tak ada fikirkan nak duit apa semua, tak ada. Pasal tak terfikir langsung. Mereka ini semata-mata ikut je Nabi. Pasal nakkan tawaran ganjaran istimewa daripada Allah, syurga Allah. Pasal mereka sanggup mempertahankan Islam, nak menyebarkan Islam bersama-sama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ini digelar oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah orang-orang yang benar. Inilah orang-orang yang benar. Jadi kita pun, tuan-tuan, kena jadikan sahabat-sahabat Nabi, para muhajirin ini sebagai idola kita. Kita jadilah orang-orang yang benar. Orang-orang yang senantiasa berada di atas jalan yang benar, yang menyokong kebenaran. Apa saja kebenaran yang datang daripada Allah, yang datang daripada Rasul, yang datang daripada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, menjadi tanggungjawab kita, menjadi satu kefarduan kepada kita sebagai umat Nabi, mempertahankan kebenaran ini, berada di atas jalan yang benar ini, dan mempertahankan kebenaran ini. Ini tanggungjawab kita, satu kefarduan dan kewajipan kepada kita. Daripada ayat ni kita boleh faham kesimpulannya, tuan-tuan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman memuji kaum Ansar pula, seraya menjelaskan keutamaan, kemuliaan dan kedermawanan mereka. Mereka tidak cemburu, tidak iri hati pun kepada orang-orang muhajirin, dan mereka berani berkorban dengan mendahulukan kepentingan orang lain atas diri mereka sendiri, padahal mereka sendiri memerlukannya. Ini dia, tuan-tuan, Allah Ta'ala sebut, walladzina tabawwa'ud dara wal imana min qablihim. Dan orang-orang yang telah tinggal di kota Madinah dan telah beriman, yakni terdiri daripada kaum Ansar,
sebelum daripada kedatangan kaum Muhajirin, mereka mencintai orang-orang yang berhijrah kepada mereka. Dan mereka kaum Ansar tidak menaruh keinginan dalam hati pun terhadap apa-apa yang diberikan kepada mereka, kepada kaum Muhajirin. Mereka Allah Ta'ala sebut wa yu'siruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Ini satu perangai, satu sifat yang perlu ada pada kita. Kena ada perasaan ta'thir. Kita kena mengutamakan orang lain lebih daripada kita sendiri, diri kita sendiri. Sebagaimana kaum Ansar yang sanggup menawarkan segala harta-harta benda mereka kepada kaum Muhajirin yang datang selai sepinggang. Yang ada tanah bagi tanah, yang ada rumah bagi rumah, yang ada rumah lebih bagi rumah, yang ada isteri ramai, bagi tawaran pula tu. Ni ada 4 orang isteri aku, kau pilih yang mana satu yang kau nak. Kalau kita bagi bagi yang dah menopos, tu kita. Astagfirullahalazim. Yang muda-muda kita ambil, betul. Itu kita. Tapi orang Muhajirin, dia tak beri tawaran, ni 4 orang ni kau pilih. Buka muka semua, tunjuk. Bukan tutup muka, nampak mata je, buka muka semua, tunjuk. Jadi boleh pilih mana yang cantik. Subhanallah. Ini orang Muhajirin, tuan-tuan. Sampai peringkat macam tu sekali, persaudaraan Islam yang telah ditanamkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kaum Ansar ini. Nabi apabila Nabi pergi saja ke Madinah, perkara yang kedua Nabi buat selepas mendirikan masjid, mula-mula Nabi dirikan masjid dulu. Mula-mula Masjid Quba, kemudian Masjid Madinah Al-Munawwarah. Perkara yang kedua Nabi buat al-ikha bainal muhajirin wal ansar, mempersaudarakan di antara kaum muhajiri dan ansar. Dia ambil seorang, ini keluarga angkat kamu. Seorang ambil seorang, masing-masing jadikan ni keluarga angkat. Ini dia, tuan-tuan. Dan apa yang Nabi tanamkan di dalam hati mereka ni memang berjaya. Memang mereka tak rasa iyati pun dalam peristiwa ini, dalam harta fai ini. Walaupun Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi kata harta ni kita kena bagi semuanya kepada orang Muhajirin, kamu tak boleh ambil. Mereka tak ada rasa dengki pun, tak ada simpan dendam pun dalam hati, tak ada iyati pun, tuan-tuan. Sebab itu Allah Ta'ala tegaskan di sini, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Ini perangai orang Muhajirin yang disebut oleh orang-orang Ansar, yang disebut oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mereka sanggup mengutamakan orang lain lebih daripada diri mereka sendiri, walaupun mereka berada dalam kesusahan. Kita tidak, tuan-tuan. Kita sanggup senang dalam kesusahan orang lain, bukan sanggup susah untuk orang lain senang. Tak, kita dah terbalik pula. Kita nak senang biar orang lain susah, tak apa. Itu tak betul tu. Sifat ini yang kita kena tanam dalam diri kita. Wa yu'siruna ala anfusihim ni, biarlah kita merasa susah dalam kesenangan orang lain. Ini sifat yang terbit daripada iman yang benar yang ditanam oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hati golongan Ansar. Yang Nabi didik, yang Nabi tarbiyah. Mereka ni, tuan-tuan, sebelum Nabi berhijrah, mereka telah datang ke Madinah. Mereka telah datang ke Mekah, berbai'ah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka dah berbai'ah dengan Nabi, akan dengar, akan sepenuhnya 100% akan dengar cakap Nabi, taat kepada Nabi, dan sanggup mati kerana Islam, kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka inilah yang balik
menyebarkan dakwah pula di Madinah. Jadi apabila Nabi datang ke Madinah, tuan-tuan, Nabi disambut dengan begitu meriah, dengan nasyid Tala al-Badru alaina, kerana mereka menunggu Nabi dalam keadaan mereka telah beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, jadi sifat ini, sifat keimanan ini telah tertanam dalam hati mereka, dalam sanubari mereka. Dan seterusnya Allah Ta'ala sebut, kita baca sikit dalam kitab kita ni, walladzina tabawwa'ud dar wal iman. Dia kata yakni orang-orang yang telah menempati kota tempat berhijrah Madinah sebelum kaum Muhajirin, dan orang-orang Madinah itu lebih dahulu beriman sebelum kedatangan kaum Muhajirin. Sayyidina Umar berkata, saya mewasiatkan khalifah setelahku agar menjaga kehormatan kaum Muhajirin daripada generasi yang pertama. Hendaklah ia mengetahui hak-hak mereka. Saya pun berwasiat agar ia berbuat kebaikan kepada kaum Ansar yang telah tinggal di Madinah dan telah beriman sebelum kaum Muhajirin datang kepada mereka. Caranya ialah dengan menerima budi baik mereka serta mengampuni kesalahan mereka. Yuhibbuna man hajara ilaihim. Mereka mencintai orang yang berhijrah kepada mereka disebabkan keutamaan dan keagungan jiwa mereka. Kaum Ansar ini rela membagi-bagikan harta mereka kepada kaum Muhajirin. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad daripada Anas, ia berkata, kaum Muhajirin berkata, wahai Rasulullah, tidak pernah kami menemukan kaum yang sangat baik menerima kami, baik dalam keadaan sempit maupun dalam keadaan yang lapang. Mereka telah membantu mencukupi hajat rumah dan pangan kami, rumah kami dan apa benda kesempitan kami ke wallahu alam. Ini bahasa Indonesia ni. Mereka pun menjadikan kami sebagai saudara dalam pemenuhan segala hajat, sehingga kami takut kalau mereka menghabiskan semua pahala. Nabi SAW, orang Muhajirin kata, oi, baik sungguh orang Madinah ni, seolah-olah pahala semua direbut, semua kebaikan semua mereka buat, seolah-olah begitu semua pahala mereka ambil. Maka Nabi pun bersabda, la ma asnaitum alaihim wa da'autumullahu lahum. Tidak, selama kalian berterima kasih atas kebaikan mereka dan kalian mendoakan mereka kepada Allah. Tidak, kata Nabi, bukan pahala itu semua mereka rebut, tidak. Selagi mana kamu ucap terima kasih kepada mereka, doakan mereka, jazakumullahu khairal jaza. Nabi ajar kita, tuan-tuan, ucapan terima kasih kepada orang ni dengan ucap jazakallahu khairal jaza. Jangan cakap terima kasih, kata jazakallah. Kita doakan supaya orang yang bantu kita tu dapat ganjaran. Jazakallah, mana semoga Allah Ta'ala bagi ganjaran. Itu lebih baik. Orang-orang Arab memang tak suka, tuan-tuan, kalau dia bagi kita apa-apa, kita kata syukran, terima kasih. La syukran, kata dia. Jangan cakap terima kasih. Kul jazakallahu khairal jaza. Sebutlah jazakallah, doakan dia. Orang Arab ni satu perangai dia suka berdoa. Dia suka doakan kita. Itu perangai dia, dekat bibir dia saja doa-doa ni. Kita jarang macam tu. Barakallahu fiik, macam-macam. Doakan dapat keberkatan segala-galanya. Itu di antara perangai orang Arab. Itu sebenarnya adalah merupakan perangai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Al-Imam Al-Bukhari juga meriwayatkan daripada Yahya bin Sa'id yang mendengar Malik bin Anas berkata, ketika ia sama-sama berangkat menemui Al-Walid bin Abdul Malik, khalifah saat itu, Malik bin Anas berkata, Nabi SAW telah memanggil orang-orang Ansar ketika beliau memutuskan untuk membahagikan harta ghanimah daripada Bahrain untuk mereka. Kaum Ansar pun berkata, tidak, kami tidak akan hadir kecuali engkau memberikan juga bahagian yang sama untuk saudara-saudara kami para Muhajirin. Nampak tu. Kalau bagi Muhajirin, baru mereka akan hadir. Beliau bersabda, jika kamu memutuskan untuk tidak menerimanya,
maka bersabarlah hingga kalian menemuiku, kerana sesungguhnya akan terjadi pengutamaan atas diri kalian setelahku. Hadis ini daripada versi Imam Al-Bukhari. Okay, kemudian disebut lagi dekat bawah tu, kita teruskan lagi dekat bawah, Allah Ta'ala sebut bahawa kaum Ansar tidak ada penyakit iri hati kepada orang-orang Muhajirin ni, tidak ada. Wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu, tidak ada iri hati dalam hati mereka kepada orang-orang Muhajirin. Kaum Ansar tidak iri hati kepada kaum Muhajirin atas keutamaan yang Allah Ta'ala kurniakan kepada mereka, yang berupa kedudukan, kemuliaan, penyebutan yang lebih awal serta darajat yang melebihi mereka. Mereka tak ada rasa iri hati pun, walaupun mereka dilebihkan daripada, walaupun kaum Muhajirin dilebihkan daripada mereka. Kemudian baru disebut pengutamaan wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Jadi dalam hadis di bawah tu disebut afdalus sadaqati juhdul muqil. Sedekah terbaik adalah ketika dalam kesempitan. Itulah sedekah yang paling baik kalau kita bagi orang yang betul-betul sangat-sangat kesempitan, memerlukan. Kita bagi, kita tolong, bantu, sumbang. Orang tu sangat-sangat memerlukan, itulah sedekah yang paling afdal. Jadi posisi ini adalah lebih tinggi daripada orang yang Allah Ta'ala sebutkan dalam firman-Nya wa yut'imuna ta'ama ala hubbihi miskina wa yatima wa asira, yang Allah Ta'ala sebut dalam surah Insan, dan mereka memberikan makanan yang disukai. Jadi yang paling afdal bersedekah ni ialah bagi kepada orang yang sangat memerlukan. Okey. Dan firman-Nya wa atal mala ala hubbih dalam surah Al-Baqarah ayat 177, dan memberikan harta yang dicintainya. Mereka, iaitu yang disebut dalam dua ayat ini, adalah orang yang mensedekahkan harta yang mereka cintai. Mereka yang dimaksudkan ayat ini termasuk orang yang memang memerlukan harta tersebut, ataupun mereka yang tidak memerlukan. Yang Allah Ta'ala sebutkan ni, dua ayat ni, sama ada orang tu perlu ataupun tidak. Dan yang terjadi pada para sahabat adalah mereka lebih mengutamakan orang lain sekalipun mereka sangat memerlukannya. Di antara contohnya adalah ketika Abu Bakar As-Siddiq mensedekahkan seluruh hartanya. Abu Bakar As-Siddiq, dia sedekahkan semua harta dia, tuan-tuan. Maka Nabi SAW bertanya dekat dia, ma abqaita li ahlik, apa yang kamu tinggalkan kepada keluarga kamu? Dia jawab apa? Saya meninggalkan untuk mereka Allah dan Rasul. Ini tahap iman yang paling tinggi, tuan-tuan. Iman yang paling tinggi. Jadi semua dibagi dekat Allah dan Rasul. Tak ada tinggal untuk anak isteri pun. Begitu sekali ini iman Sayyidina Abu Bakar. Tak ada siapa boleh ikut dia. Contoh lain adalah kisah air minum. Berhenti azan kejap.
اللهم صل على سيدنا محمد اللهم رب هذه الدعوة التامة الصلاة القائمة بعث مقام المحمد إنك لا تخلف الميعاد. Jadi tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, dia bawa lagi satu lagi di sini ada beberapa kisah dekat dalam kitab kita ini menceritakan tentang perangai orang-orang orang-orang Ansar ni yang melebihkan orang lain daripada dirinya sendiri. Dia bawa contoh lain kisah dalam peperangan Yarmuk. Dalam peperangan Yarmuk kisah dia. Jadi sahabat-sahabat ni ada yang ramai yang telah tercedera. Jadi nakkan sangat air untuk minum, maka ditawarkan air. Mula-mula diberikan kepada Ikrimah. Ikrimah pun tercedera juga. Ikrimah yang tercedera ni nakkan air ni dia bagi pula kepada sahabat yang sebelah dia pula. Yang sebelah dia bagi yang sebelah lain pula. Akhirnya air ni tuan-tuan berpusing. Sampailah balik-balik dekat Ikrimah, akhirnya semua mati syahid. Semua dalam keadaan yang sangat-sangat haus dahaga, dalam keadaan cedera parah ataupun masih lagi nak melebihkan orang lain, walaupun mereka sendiri memerlukan. Ini di antara perangai sahabat-sahabat Nabi golongan Ansar dan Muhajirin yang telah ditarbiyah oleh Nabi SAW. Dan diriwayatkan daripada Al-Bukhari daripada Abu Hurairah diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari daripada Abu Hurairah radhiyallahu an menceritakan bahawa seseorang mendatangi Nabi SAW seraya berkata, "Wahai Rasulullah, saya tertimpa kesulitan." Maka beliau pun mengutus seseorang kepada isterinya. Ketika tidak mendapatkan apa-apa, maka Rasulullah bersabda, "Ketahuilah siapa yang bersedia menjamunya malam ini, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rahmat kepadanya." Seorang lelaki daripada Ansar bangkit dan berkata, "Saya ya Rasulullah." Dia pun pergi memberitahu keluarganya dan berkata kepada isterinya, dia adalah tamu Rasulullah, jadi jangan menyembunyikan makanan apapun. Si isteri berkata, "Demi Allah, kita hanya ada makanan untuk anak-anak kita je." Si suami berkata, "Apabila anak kita inginkan makan malam, maka tidurkanlah ia. Kemarilah kamu matikan lampu dan kita berpuasa pada malam ini." Si isteri pun menurutinya. Keesokan hari, lelaki itu menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Laqad ajaballahu azza wa jalla aw dhahika min fulanin wa fulanatin." Sesungguhnya Allah Ta'ala telah takjub atau tertawa, rawi ragu antara dua perkataan ni, sama ada tertawa ataupun rasa takjub dengan si fulan dan fulanah. Begitu sekali tuan-tuan. Walaupun kat rumah dia tak ada makanan hanya ada untuk anak-anak nak makan, tapi masih lagi apa? Melebihkan orang lain, nak menjamu tetamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Sanggup biar anak lapar tidur dalam keadaan lapar. Subhanallah. Itu yang Allah Ta'ala sebut di dalam ayat ni, wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah.
Dan kemudian yang terakhirnya Allah Ta'ala sebut di akhir ayat ini, wa may yuqa syuhha nafsihi faulaika humul muflihun. Dan siapa yang dipelihara daripada kekikiran dirinya, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung, kata Allah. Iaitu siapa yang selamat daripada kekikiran ataupun kebakhilan diri dia, maka dia beruntung dan berhasil, kata Allah. Diriwayatkan daripada Ahmad, daripada Jabir ibnu Abdullah, bahawa Rasulullah bersabda, iyyakum waz-zulma fa inna zulma zulumatun yaumal qiyamah. Jauhkan diri kamu daripada kezaliman, kerana kezaliman itu akan menjadi kegelapan pada hari kiamat. Wattaqu syuhha fa inna syuhha ahlaka man kana qablakum hamalahum ala an safaqu dima'ahum wastahallu maharimahum. Jauhlah kamu daripada kekikiran ataupun kebakhilan, kerana kekikiran, kebakhilan itu akan menghancurkan kaum sebelumnya, telah menghancurkan kaum sebelumnya. Kekikiran itu menyeret mereka untuk menumpahkan darah dan menghalalkan segala yang diharamkan. Itu dia tuan-tuan. Itu peringatan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan terakhirnya satu riwayat daripada Ibnu Abi Hatim daripada Aswad bin Hilal berkata, seorang lelaki telah mendatangi Abdullah seraya berkata, wahai Abu Abdurrahman, saya bimbang, khawatir diri saya termasuk orang yang binasa. Abdullah berkata, binasa bagaimana? Dia berkata, saya mendengar Allah Ta'ala berfirman, dan siapa yang dipelihara daripada kekikiran dirinya, maka itulah orang-orang yang beruntung. Dan saya adalah orang yang syahih, orang yang kikir, yang kedekut, kerana hampir tidak ada sesuatu pun yang saya berikan, kata dia. Dia begitu dekat sahabat ni. Abdullah berkata, itu bukan syahih, kekikiran sebagaimana yang Allah Ta'ala sebutkan. Yang Allah Ta'ala maksudkan adalah ketika kamu memakan harta saudaramu secara zalim, yang kamu lakukan itu adalah kebakhilan, dan itu adalah seburuk-buruk perkara. Yang dikatakan syahih ni, syahih, kikir ni, kita makan harta kawan kita, saudara kita secara zalim. Itu yang dipanggil sebagai kekikiran yang dimaksudkan di sini. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya rasa kita berhenti sampai sini dulu. Nanti ayat yang seterusnya, nanti ayat yang ke-10 kita akan sambung pada minggu akan datang, dan ayat yang seterusnya insya-Allah. Jadi moga-moga apa yang kita dengar ni tuan-tuan dapatlah kita jadikannya sebagai satu iktibar. Kita dapat sama-sama cuba amalkan. Cubalah kita mengutamakan orang lain lebih daripada diri kita sendiri, dan jauh daripada sifat kikir ataupun sifat bakhil daripada diri kita, insya-Allah. Moga-moga seluruh kehidupan kita dan ahli keluarga kita akan dirahmati, diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya rasa itu sahaja yang dapat kita perkatakan pada malam ni. Kita ada sedikit permintaan daripada Tuan Haji Mazlan untuk baca doa selamat sikit ni, Kang. Jadi kita akan baca sikit lagi masa kita sudahi ni, Kang. Kita akan baca doa selamat dan kesyukuran atas kejayaan cucu dalam pengajian, dah tamat pengajian, insya-Allah. Jadi kita tangguh dengan baca surah wal asri dan tasbih kafarah dan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna min 'ilmika ya rabbal alamin. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin
وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين في العافية يا أرحم الراحمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Allah, Ya Tuhan kami, Ya Allah, Ya Tuhan kami, cucu kepada Haji Mazlan telah menamatkan pengajiannya, Ya Allah. Ya Allah, Ya Tuhan kami, berkatikanlah penghidupannya, berkatikanlah masa depannya, Ya Allah. Biarlah dengan kejayaannya itu dapat mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, dapat meningkatkan ketaatannya kepadamu, Ya Allah. Ya Allah, Ya Tuhan kami, jadikanlah cucu Haji Mazlan ini merupakan cucu yang saleh dan salihah, yang senantiasa melaksanakan agamamu dan meninggalkan segala laranganmu, Ya Allah. Berkatikanlah penghidupannya, berkatilah penghidupannya, jadikanlah dengan kejayaan itu dapat mereka memperolehi pekerjaan yang sesuai dengan mereka, yang sesuai dengannya, Ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan mubarakan ma'suma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah.